Okey, soalan 11. Raja 9 menunjukkan termometer digunakan untuk mengukur suhu air. Bacaan suhu diambil apabila termometer mencapai keseimbangan terma. Poin dia kat sini ialah keseimbangan terma. Apa berlaku? Bila mana dia punya pemindahan haba bersih adalah sifar. Kena faham yang tu. Dia kata kita panggil dia Q net. Haba bersih dia adalah sifar. Tidak ada lagi tenaga. Masih berlaku pemindahan. Kan, kalau katakanlah kita ada objek yang panas 80 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, maka akan berlaku pemindahan haba tu. Haba bersih akan berlaku daripada objek panas ke objek sejuk. Tapi jangan lupa, objek sejuk ke objek panas pun akan berlaku pemindahan haba, tapi dalam jumlah yang sikit. Contohlah kita bagi nombor senang, 100 joule, katakan ini 20 joule, maka akan ada Q net ni, haba bersih. Kuantiti haba bersih dia ialah 100 tolak dengan 20. 80 joule ini adalah pemindahan haba bersih, pengaliran haba bersih, sehinggalah kedua-dua objek ini mencapai suhu yang sama. Katakanlah dah jadi 60 darjah Celsius, 60 darjah Celsius. Okey, pada waktu ini tidak ada pengaliran haba bersih, iaitu kalaulah masuk 20 joule, maka keluar juga adalah 20 joule. Ini maksudnya pengaliran haba bersih adalah sifar. Pada waktu ini telah pun kita kata mencapai keseimbangan terma ataupun thermal equilibrium. Alright, so jawapan dia adalah lebih besar tidak. Pemindahan haba bersih antara dua objek adalah sama. Betul. Tapi pemindahan haba bersih antara dua objek adalah sifar. Kejap. Net heat. Oh no. Ni bukan net heat. Jumlah haba pindah sama. Tapi bukan net heat. Kalau haba bersih, mesti sifar. Ini tak betul lah. Yang ini lebih tepat. Pemindahan haba antara objek adalah sifar. Tidak. Masih berlaku pemindahan haba, tetapi bukan sifar lah. Masih berlaku pengaliran. Cumanya masuk, contoh macam tadi cikgu bagi, masuk 20, keluar pun 20. Okey. Alright. C jawapannya. Soalan seterusnya. Nombor 12. Sebuah cairan elektrik mempunyai kadar kuasa 240 volt, 2000 watt. Digunakan untuk mendidihkan 500 gram air. Okey, soalan calculation. Macam biasa, saya tak rela gagal ujian. S ni apa? Kita senaraikan dulu. Senaraikan apa dia bagi? Power dia bagi 2000 watt. Yang ni V dia lah. V 240 volt. Ni 500 gram air. Jisim dia, mass. 500 gram. Okay, dia bagi 500 gram. Saya tak ni apa? Saya senarai. Tak ni tukar terus kepada kilogram. 0.5 kilogram bagi 1000 Okay, lepas tu rumus apa kita nak pakai? Baca soalan dulu. Maklumat yang lain dia bagi kat sini adalah 100 darjah Celsius. Suhu awal dia adalah 30 darjah Celsius. Berapakah masa yang diperlukan? Dia nak T. Untuk mendidihkan air tersebut, dia bagi C. C pun dia bagi 4200 joule per kilogram per degree Celsius. Okay. So, dia tanya masa. Alright. So, formula apa yang kita nak pakai? Bila ada perubahan suhu, inilah delta theta sebenarnya. Okay. So, kita biasa dah tahu Q sama dengan, tadi kan saya tak rela. R tu rumus. Ni ya. Q sama dengan MC delta theta. Dan kita ada Q sama dengan PT. Alright. PT apa? Power darab dengan time kan. So, kalau dah benda ni sama, bermaksud kejap. Bermaksud kita boleh kata PT sama dengan MC delta theta. Alright, so sekarang ni kalau kita nak T, kita buat MC delta theta over P. Masukkan nilai. Tadi saya tak rela gagal ujian. Senarai dah senarai. Tukar dah tukar. Rumus dah ambil. G, ganti kan. Ganti masuk nilai kita ada, masuk dalam formula kita. M 0.5. C 4200. Delta theta. Ni perubahan. Ambil suhu tinggi tolak suhu rendah. 100 tolak 30 perkan dengan P. Power kita berapa tadi? 2000. Okey, tekan calculator. Okey, berapa 0.5. Apa tak nak keluar? Okey, darab dengan 4200. Darab dengan 1 tolak 30, 70 lah kan. Sama dengan
bahagilah dengan 2000. 73.5. 73.5. Unit dia apa? Second. Ya, masa dia masih dalam saat. So jawapanlah A, adudu. Okey, soalan seterusnya. Okay, Raja 11A menunjukkan sebiji belon berisi gas helium di atas tanah. Nih. Raja 11B menunjukkan belon yang sama mengembang apabila naik ke atas. Nih. Alright, kedua-dua suhu pada suhu yang sama. Okay, ini melibatkan apa ni? Belon dalam satu sistem tertutup, maka dia melibatkan hukum gas. Hukum gas macam biasalah kita buat formula Kluangman ni. Pahang versus Terengganu. Charles Gay Boyle. Siapa pecah ni kan? Tak apalah. Boyle. Ini hukum Boyle, ini hukum Charles, ini hukum Gay Luzet. Okey. Alright, jadi kalau kita tengok kat sini, suhu yang sama. Bila suhu yang sama, dia melibatkan P dengan V, iaitu hukum Boyle. Hukum Boyle ni adalah P1 V1 equal to P2 V2. Okay. Alright, ataupun dia berkadar songsang lah dari segi hubungan dia. 1/V. Okay, mari kita tengok, dia tanya, Allah tanya nama hukum je. Dapat jawapan dia adalah hukum Boyle. Alright, hukum gas. Hukum gas ni tak ada lah Hukum gas tu keseluruhan semua sekali. Okey, dia mesti sistem tertutup. Kena ingat tu dia mesti closed system ataupun sistem tertutup. Soalan seterusnya, soalan nombor 14. Raja menunjukkan gelombang membujur dihasilkan oleh tala bunyi. Okey, memang membujur ni antara contoh dia hanya satulah yang kita tahu, iaitu gelombang bunyi. Ni kawasan mampatan renggangan. Ni renggangan. Okey, yang ni mampatan. Kalau kita ada gelombang yang biasa tu macam ni, yang ni puncak, yang ni lembangan kan. So maksudnya yang puncak itu lebih kurang sama dengan mampatan. Renggangan adalah kawasan trough ataupun kita panggil lembangan itu. Puncak, renggangan adalah lembangan. Lebih kurang macam itulah persamaan dia. Okay, seterusnya antara berikut yang manakah menerangkan gelombang membujur. Membujur ni dia adalah longitudinal bahasa Inggeris dia, iaitu dia selari. Macam ada perkataan selari. Kalau melintang, dia berserenjang. Cikgu biasa tulis berserenjang macam ni. Cikgu guna bahasa Inggeris. Transverse. Ni. Dia berserenjang ni. Tapi kalau membujur, longitudinal. Longitudinal. Jatuh. Longitudinal ke longitudinal? Lebih kurang macam tu lah. Longitudinal tu. Okay. So dia adalah apa? Selari macam ni. Kau buat je L tu macam selari kan. Okay. So kalau membujur, tak lain tak bukan dia mesti selari. Zarah-zarah medium bergetar pada arah yang bertentangan. Salah. Zarah medium bergetar pada arah berserenjang. Ini adalah melintang. Ni berserenjang ni melintang. So ini pun salah. Zarah-zarah medium bergetar pada arah yang sama. Arah yang sama pun salah. Dia mesti selari. Bukan sama. Selari. Ya, ini ada jawapan di bawah. So D lah jawapan yang paling tepat. Soalan seterusnya. Mamat ni menyanyi pula. Raja menunjukkan gelas kaca pecah apabila seorang menyanyi. Seorang penyanyi soprano menyanyi. Kadar apa? High frequency. Frekuensi itu pula sama dengan frekuensi asli. Okay, natural frequency sama, dan juga bila jadi je sama gelombang ataupun tenaga daripada luar itu sama dengan frekuensi asli gelas tersebut, maka dia akan bergetar dengan amplitude maksimum. Ini poin dia ni. Okey, 2 poin. Iaitu frekuensi asli dia sama, dia akan bergetar pada amplitude maksimum, bergetar maksimum, dan last sekali dia boleh pecah. Alright, so ini melibatkan tajuk apa? Resonance. Okey, resonance. Bukan pelembapan. Pelembapan tu dia punya gelombang tu semakin berkurang amplitudenya. So bukan pembiasan, bukan pelembapan, bukan interference. Interference ni lah superposisi antara dua gelombang. So yang ni jawapan ni adalah resonance. Okay, next. Okay, soalan calculation macam biasalah. Calculation saya tak rela gagal ujian. Raja menunjukkan seorang lelaki menggunakan satu alat untuk mengukur kedalaman. Masa yang diambil
yang dipancarkan kembali ke penerima. Maksudnya dia pergi dan patah balik. T dan T, 2 T sebenarnya. Okay, iaitu 0.05 saat. Hati-hati, kadang-kadang dia tulis dalam bentuk macam ni. 50 ms. ms ni bukan meter saat lah. Dia lah mili saat. Yang ni kalau kita tukar, dia akan jadi 50 kali 10 kuasa negatif 3 saat. Macam itulah kalau dia bagi bentuk macam ni. Alright, yang ni tak boleh dia bagi tu dalam saat. Tak ada masalah. So, bila dia dah hantar receiver dengan transmitter tu menghantar balik pada 0.5 saat. T kita 0.5 second. Apa lagi yang dia bagi? Berapakah kedalaman pergi itu? Diberi halaju bunyi V sama dengan 340 meter per second. Ini mungkin cuaca dia agak sejuk ni. Kalau dalam biasa, keadaan biasa, suhu biasa 330 meter per saat. Kalau lagi sejuk, maksudnya lagi more denser, lagi kecepatan lagi tinggi, halaju bertambah. Sebab tu halaju yang paling tinggi, bunyi halaju dia yang paling tinggi di dalam perpecahan. Sebab apa? Perpecahan ni dia padat, kan, susunan dia rapat, maka transmission of energy ataupun pemindahan tenaga itu akan lebih cepat dihantar, maka sebab tu bunyi menghasilkan halaju bunyi yang paling tinggi di dalam perpecahan. Okey, Kalau cecair nombor 2, nombor 3 lah dalam udara lah, macam dalam ni. Sebenarnya udara yang paling perlahan dari segi halaju bunyi. Okey, mari kita tengok formula apa yang kita nak pakai. Kita dah senaraikan, tak perlu tukar, semua dah cantik. Kita pakai formula D sama dengan TV bahagi 2. Okey, jadi asalnya ialah begini. Formula asalnya adalah V sama dengan T bahagikan dengan terbalik pula dah. D bahagi dengan T, distance over time, kan, jarak bahagi dengan masa. Tapi disebabkan dia pergi dan patah balik, maka dia adalah 2D. Macam tu. Okey, kalau kita nak ambil D saja, maka T naik atas jadi TV. 2 ni akan turun bawah per dengan 2. Dapatlah formula ni. So kita gunakan. Okey, jadi kita masuk dalam formula ni, iaitu D sama dengan TV bagi 2 ni. T kita 0.05 saat tadi kan. V kita 340, bagilah dengan 2. Tekan kalkulator. 0.05 darab dengan 340 sama dengan, bahagilah dengan 2. Dapatlah 8.5. Unit dia apa? Meter. Alright, sebab inilah meter per saat. Yang ni lah saat. Ni sini dah potong. Dah dapat meter saja. So D adalah 8.5 meter. So jawapan dia adalah C. Chapman. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 17. Raja menunjukkan gelombang air dibiaskan memelambat dari kawasan X ke kawasan Y. Tengok Jadi pembiasan ni tahu dah, kalau lambda dia panjang menunjukkan dia adalah kawasan dalam. Okey, yang ni pendek lambda dia, maka dia adalah kawasan cetek. Tahu dah macam tu. Dan tambahan lagi dia mendekati normal, memang betul lah. Daripada dalam ke cetek dia akan mendekati normal. Okey, atau berikut pernyataan manakah yang betul? Kawasan X lebih dalam. Betul. Kawasan Y lebih dalam. Salah. Frekuensi air adalah sama, X lebih tinggi. Tidak. Dia semua sama. Frekuensi dia sentiasa sama. Frekuensi air di kawasan Y lebih tinggi. Tidak. Dia kata lebih tinggi pun salah. Y lebih tinggi salah. X lebih tinggi pun salah. Sebenarnya dia adalah sama. So maka jawapan dia adalah A, dudu. Okay, soalan seterusnya. Nombor 18. Okay, ini melibatkan interference. Interference ni dia melibatkan formula lambda sama dengan AX over D. Okay, kita nampak dengan ni formula dia melibatkan eksperimen dwi celah Young. Okay, eksperimen dwi celah Young. Sumber cahaya warna kuning. Okay, ni interference yang sama dengan warna hijau. Okay, sekarang ni kamu kena tahu pengetahuan tambahan lah daripada yang ni, iaitu susunan cahaya ni. Kalau kita tengok kan, cahaya dia lah Michael Jackson kena hantar balik India Utara, ataupun mari jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Ni warna apa ni? Warna pelangi. Kalau ke atas, lambda dia akan panjang, bermaksudnya merah lah, mempunyai panjang gelombang yang paling panjang. Ke bawah pula, frekuensi dia akan meningkat. Kenapa? Sebab yang ini cahaya nampak. Cahaya nampak ni berada dalam spektrum elektromagnet. Kalau kamu ingat balik, iaitu Radi, may I visit
your ex-girlfriend. Inilah bahasa Inggeris lah. Kita ada radio wave, microwave, infrared. Lepas tu kita ada visible light. Ni visible light. Kalau bahasa Melayu dia cahaya nampak kan. Lepas tu ultraviolet, kita letak UV je ultraviolet ataupun ultra ungu, X-ray, inilah gamma ray. Sinar gamma, sinar X kan. So visible light ni kita pecah kepada ni sampailah ke bawah ni. Daripada merah sampai ungu. So yang ni kita tahu dah sebab apa ke atas samalah. Radio wave mempunyai panjang gelombang yang paling panjang, gamma ray mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Kan? Dia terbalik. Sebab apa? Semua ni dia bergerak pada laju cahaya C sama dengan 3.0 kali 10.8 meter per second. Ini adalah laju cahaya. So bermaksud laju cahaya ni semua sama. Semua sama. Radio wave, microwave, infrared, merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu, semua bergerak pada laju cahaya, speed of light. Okay. So kalau kita tengok ni X ni, kalau kita nak tengok daripada formula ni, kita boleh adjust lambda over A sama dengan X over D. Kita nak fokus kepada A dengan X ataupun lambda dengan X. Kalau A dengan X, A tinggi, X rendah. Sebab dia duduk satu bawah, satu atas, satu bawah. Maksud dia berkena songsang. Tapi lambda dengan X, lambda tinggi, X tinggi. Nampaklah. Kat sini memanglah sebab apa kuning lebih tinggi daripada hijau dia punya X dia. Sebab kuning kat sini, hijau kat bawah. Kuning lebih tinggi. Maka lambda bagi kuning dia lebih besar daripada lambda bagi hijau. That's why X lebih besar. Sebab lambda dengan X berkadar terus. Tapi kalau A adalah jarak di antara dua sumber koheren tu kan. Maka yang ni dia berkadar songsang. Yang mana menerangkan situasi di atas. Panjang gelombang bertambah, jarak bertambah. Lambda tinggi, X tinggi. Betul ni? Panjang gelombang bertambah, jarak berkurang. Tidak. Kelajuan tak ada kaitan. Kelajuan semua sama. Kelajuan berkurang. Tidak ya. Alright. So jawapan dia lah Dudu A. Okey, soalan seterusnya. Okay, soalan nombor 19. Raja menunjukkan proses mengeraskan. Tahu dah ini. Tampalan gigi ni kalau kamu tengok, dia adalah salah satu aplikasi daripada menggunakan ultraviolet, UV. Sebab apa UV ni selain daripada nak mengeraskan tampalan gigi, dia juga digunakan untuk mengesan wang palsu. Wang palsu. IC kita pun telah guna ultraviolet ray ni ataupun cahaya ni lah. Cahaya ultra ungu ni. IC kita tu dia ada sistem keselamatan yang sangat hebat. Kalau suluh je lampu UV ni, maka kita akan nampak gambar kita ada dua lah. Kan? Gambar IC kita ada dua. Nama kita, atas nama kita ada satu lagi nama. Nama kita juga, tapi tak nampak dengan mata kasar. Kena suluh lampu tu. Ni, sinar UV. Baru kita boleh nampak nama kita dengan nombor IC kita keluar lagi sekali. Dan juga dia ada jaluran-jaluran yang khas lah untuk orang kata apa, menyusahkan kalau ada orang nak buat yang palsu. Supaya kita boleh kesan lah yang mana betul, yang mana tipu lah ataupun yang mana palsu. So yang ni digunakan untuk mengerahkan ini tak lain tak bukan, dia adalah sinaran ultra ungu. Gelombang mikro ni kita tahulah guna untuk satellite, TV, Astro kita tu. Ni Astro guna gelombang mikro termasuk handset kita pun. Gelombang radio, TV pun boleh ada beberapa siaran menggunakan gelombang radio. Sebab radio ni dia banyak dia punya tingkatan dia. Kita ada AM, kita ada CB ke DB. Ni cikgu tak apa ingat sangat. Yang bawah dia. Lepas tu kita ada FM. Lepas tu kita ada very high frequency punya gelombang dan juga ultra high frequency. Ini antara tingkatan panjang gelombang bagi radio saja. Gelombang radio. AM ni dalam kilohertz frekuensi dia. Tapi kalau masuk dalam ultra high frequency ni dah boleh pergi kepada, kalau tak salah cikgu lah 5000 GHz level dia. Ini yang kita gunakan juga dalam Bluetooth Wi-Fi tu. Bluetooth kan. Ni gunakan lebih kurang 5000 GHz. Lepas tu maksudnya kalau kita kata pilih gelombang radio, tapi gelombang radio yang berfrekuensi tinggi, bukan frekuensi rendah. Frekuensi rendah guna AM ni. Kalau FM ni yang kita biasa dengar tu megahertz.
radio era, radio sinar, radio apa lagi kan, menggunakan FM. Apa? Subhanallah, yang cikgu biasa dengar tu apa nama? IKIM, IKIM FM, IKIM FM, Sinar FM, mana semua-semua inilah radio biasa daripada 80 MHz, kalau tak salah juga kamu boleh check balik, sehingga 108 MHz. Lebih kurang itulah dia punya range dia. Very high frekuensi tinggi lagi, mungkin gigahertz, tapi kalau ultra high frekuensi dia lebih hampir pada ini. Kalau 5000 gigahertz lebih kurang 5 terahertz pula. Terahertz. Tera ni kali 10 kuasa 12. Subhanallah. Maksudnya kalau ni bilion, ni trilion lah. Lebih kurang macam tu Okey, soalan seterusnya. X-ray kita tahu lah untuk mengimbas tulang yang patah dan juga mengimbas beg ataupun mengimbas bagasi di airport, kan? Alright, seterusnya. Soalan 20. Raja menunjukkan seorang budak lelaki melihat plate besi yang kelihatan hampir. Yang ini, itu kita panggil dia sebagai H kecil. Yang ni H besar. Apa benda ni? Kalau kita tengok formula indeks biasan, H besar apa dengan H kecil. Yang ni ada kat depan, ada kat nilai senarai formula. H besar adalah dalam sebenar, H kecil dalam ataupun kedalaman ketara. Dalam ketara. Yang ni dalam sebenar, dalam nyata. Alright, so yang mana menerangkan situasi dengan betul. Cahaya dari mata merambat kepada, mana boleh cahaya dari mata merambat pula? Cahaya kita nampak ni disebabkan cahaya masuk dalam mata, bukan cahaya keluar dari mata. Cahaya keluar dari mata ni tu Mamat Cyclops tu, kawan kepada Wolverine. Itu ni bukannya. Cahaya dari mata lagi, subhanallah. Cahaya dari plate besi merambat. Ni cahaya dari plate besi merambat kepada mata, dibiaskan mendekati pula. Padahal kalau datang dari sini sampai ni, kalau cahaya tu datang dia mesti menjauhi. Ni kan. Sebab tu dia nampak lulu ke sini saja. Jadi yang ini dia menjauhi normal lah. Sebab apa? Daripada air lebih tumpat, cahaya kurang tumpat. So cahaya lebih merambat dibiarkan menjauhi normal. So jawapan dia adalah D. Ini yang paling tepat, iaitu menjauhi normal. Okey, jadi kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi soalan 21 hingga soalan 40. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.